Datuk pun membasuh kepala dan muka lelaki itu dengan air daun pisang dara. Datuk juga membasuhkan seluruh tubuh lelaki itu dengan air bunga 7 jenis dan 7 warna. Kedua belah tapak kaki dan tapak tangan lelaki itu dibasuh oleh Datuk dengan air tanah liat. Akhirnya, Datuk menjuruskan air penawar dari kepala ke kaki lelaki itu dan Datuk merembaskan badan lelaki dengan kain hitam sebanyak 3 kali. Dengan penuh teliti, Datuk menyarungkan kain pelikat kepada lelaki malang itu dalam keadaan yang terbalik. Cara menyarungnya juga agak ganjil, iaitu dari kepala ke kaki. Datuk membawa lelaki tersebut pulang ke rumahnya. Datuk meminta lelaki itu baring di muka pintu dan Datuk meletakkan batang tepus atas dada lelaki itu. Datuk berdiri di anak tangga terakhir sambil matanya menatap wajah lelaki itu. Kau sekarang bangun perlahan. Dengan tangan kiri kau menolak batang tepus hingga ke hujung kaki, kata Datuk. Dan lelaki itu patuh dengan apa yang dikatakan oleh Datuk. Sekarang ni, tak ada suatu apa pun yang mesti kau takutkan. Tugas aku sudah selesai. Beritahu Datuk pada lelaki itu sambil melangkah ke dalam perut rumah. Datuk duduk dengan tiang seri yang menyandarkan badannya. Saya pula bersandar dekat dinding. Matahari pagi kian meninggi. Sudah masuk pukul 10 pagi. Dan saya kira bila kerja Datuk sudah selesai, tentu dia akan pulang. Paling lewat 3 ataupun 4 petang, kami akan meninggalkan Kuala Terong. Fikir saya dalam hati. Lelaki yang sudah diobati oleh Datuk terus menghidangkan kopi pada saya dan Datuk. Lelaki itu sendiri menuangkan air kopi ke dalam cawan. Minumlah. Goreng pisang belum masak, ujar lelaki itu. Datuk senyum. Saya pula terus menghirup kopi. Tiba-tiba saya tersedak dan air kopi bersembur ke atas lantai. Kenapa? Suara Datuk keras. Biji matanya terbeliak merenung ke wajah saya. Hati saya menjadi kejut bila Datuk memandang demikian. Kopi ni panas tu, ujar saya. Kalau dah tahu panas, kenapa kau telan? Apa, kau tak boleh tunggu sampai air itu sejuk? Tekanan suara Datuk cukup keras dan meninggi. Wajahnya masam. Saya tahu, Datuk memang tidak senang dengan perangai gelojoh saya itu. Datuk mahu saya menjadi manusia yang penuh sopan santun. Bila menghadapi hidangan, terutama sekali bila berada di rumah orang. Tak apalah tu. Tapi Kamal mana dia? Tanya lelaki itu sambil menyapukan air kopi yang tumpah di lantai dengan kain buruh. Dia terus balik, jawab saya. Oh, begitu. Saya tak sedar. Udaludin juga tak nampak batang hidungnya. Tingkah lelaki itu lagi. Udaludin itu penat. Datuk bersuara tenang. Lelaki itu tersenyum. Tanpa memberitahu saya dan Datuk, lelaki itu terus ke dapur. Datang semula sambil membawa sepiring goreng pisang. Kami pun makan bersama. Memang sedap makan goreng pisang panas bersama dengan air kopi. Bila sarapan pagi sudah selesai, Datuk menghampiri lelaki yang isterinya menjadi hantu itu sambil berkata, Kau ampunkan dosa isterimu. Saya ampunkan. Baik, kalau begitu, malam ini kita adakan majlis tahlil. Saya tak ada wang. Aku beri kau wang. Nada suara Datuk cukup tegas. Datuk seluk saku dan mengeluarkan wang. Dengan wajah yang agak cemas, lelaki itu menerima wang pemberian Datuk. Saya juga heran, dari mana Datuk memperolehi wang? Setahu saya, sewaktu datang dulu, Datuk tidak banyak membawa wang. Saya segera menghampiri Datuk dan terus bertanya dari mana dia dapat wang. Datuk menerang kepada saya bahawa wang yang diberikan pada lelaki itu adalah daun-daun kering. Dalam tempoh tertentu, wang itu akan menjadi daun kembali. Kenapa yang Datuk buat macam tu? Ini untuk menolong orang susah. Rugilah orang yang menjual barang pada dia. Tidak. Sebelum wang kertas itu bertukar menjadi daun seperti asalnya,
orang bunian, isteri aku akan datang dan menukarkan wangnya betul pada penjual barang tersebut. Saya menarik nafas panjang mendengar penjelasan Datuk itu. Sebenarnya Datuk bagaikan berahsia dengan diri saya tentang ilmu kepandaian yang ada pada dirinya. Dia hanya menunjukkan kebolehannya dalam waktu yang tertentu tanpa diduga atau dijangka oleh sesiapa. Berdasarkan pada itulah, saya lebih senang mengikutinya walau ke mana-mana. Dan majlis tahlil pun berlangsung di rumah lelaki itu. 15 orang telah hadir. Datuk sendiri jadi tukang masak dan membacakan doa. Bila acara majlis itu selesai, Datuk memberitahu pada orang yang datang itu bahawa apa yang berlaku itu adalah petunjuk dari Allah untuk renungan manusia yang masih hidup. Jadikanlah ini sebagai contoh dan tauladan. Allah dapat menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya pada bila-bila masa. Nada suara Datuk menurun. Orang yang berada dalam rumah semuanya tertegun. Tumpukan perhatian pada cakap Datuk. Jika kamu sayangkan isteri kamu, cuba elakkan atau kawal diri mereka dari jadi penderhaka pada kamu. Isteri yang derhaka pada suami tidak akan mencium bau syurga. Tetapi suami akan berdosa besar kalau menggunakan taat setia seorang isteri untuk mencari kesempatan. Datuk mengakhiri cakapnya. Bila semua tetamu malam itu pulang, saya dan Datuk mengambil tempat di ruang hadapan untuk tidur. Lelaki itu tidur di dalam bilik, manakala Udaludin tidur di rumah lain. Udaludin bimbang kalau dia tidur di situ, pengalaman ngeri yang dilaluinya akan terulang lagi. Lebih kurang berpukul 12 malam, lelaki itu menunjukkan Datuk. Saya secepat kilat bangkit dari baring. Ada apa? Tanya Datuk. Bagaimana cara saya nak menentukan isteri saya? Datuk garuk pantai kening. Saya termimpikan yang dia menangis di atas tanah yang lapang. Ujar lelaki itu lagi. Saya sandarkan badan ke tepi dinding. Datuk pun menyoal lelaki itu. Waktu bila ia mengalami mimpi itu. Apakah masa dia mau tidur tadi badannya bersih dan ada membaca ayat-ayat suci tak? Masa saya tidur, saya ada ambil wudu. Sebelum tidur, saya membacakan ayat Al-Kursi. Jelas lelaki itu. Isteri kau mengharapkan keampunan dari kau. Apa yang mesti saya buat? Tanya lelaki. Datuk bangkit dari tidur. Datuk berjalan di kawasan ruang itu 2-3 kali. Suasana malam cukup sepi. Macam ni lah. Kau pergi ke kubur isterimu 7 pagi nanti. Bacakan surah Yasin. Dan setiap kali kau solat subuh, berdoalah kepada Allah, minta dosa isteri kau itu diampunkan. Itu nasihat Datuk pada lelaki malam itu. Saya buat. Saya mahu rohnya tenang dan damai. Saya ampunkan dosa dia, kata lelaki itu. Dia pun meninggalkan saya dan Datuk di ruang hadapan. Malam itu tidur saya cukup nyenyak. Bila bangun pagi, badan terasa segar. Lebih-lebih lagi bila mandi pun bersama dengan Datuk. Kulit badan terasa sejuk dan kelihatan kemerah-merahan. Pagi itu saya bersama dengan Datuk meninggalkan Kuala Terong menuju ke Pekan Terong. Datuk terus menemui Udaludin yang memang menanti kedatangannya. Jamilah kita balik berasingan lah ya, beritahu Datuk pada Udaludin. Sebab aku nak pergi ke Pekan Minggu di Cangkat Jering. Aku nak beli barang. Bagaimana bayaran ubat menolong orang tu? Saya dah minta pada orang kampung RM300. Mereka setuju nak bayar. Dahi Datuk bergerak-gerak. Biji matanya macam berputar-putar merenung muka Udaludin. Datuk terus memegang batang leher Udaludin. Kenapa ni? Udaludin terkejut. Kau ingat aku cari makan dengan cara ni ke? Aku menolong orang kerana Allah. Bukannya aku nak buat harta dengan ilmu yang ada pada aku ni. Ilmu ni pemberian Allah untuk menolong orang. Aku nak hidup mesti berusaha cara lain. Bagi sekali kau cakap macam tu, aku patahkan batang leher kau. Cukup keras suara Datuk. 2-3 orang yang lalu di situ berhenti.
Mereka mendekati Datuk dan Udaludin. Salah seorang daripada mereka menyangka Datuk dan Udaludin bergaduh, lalu menasihati Datuk dan Udaludin supaya berdamai. Ni tak payah nak campur lah. Ini urusan kami, ujar Datuk pada orang itu. Dengan wajah yang tersipu-sipu, orang itu menjauhkan diri dari Datuk dan Udaludin. Kau pergi bagi tahu pada orang yang kau cakapkan maukan duit tu. Katakan apa yang aku buat tu, semuanya percuma. Tak kena bayar 1 sen pun. Datuk mengeluarkan perintah pada Udaludin. Tanpa banyak cakap, Udaludin terus naik bas yang memang menanti penumpang untuk pergi ke Kuala Terong. Datuk terasa lega. Kawan ni ada kalanya jadi racun. Rungut Datuk sebaik saja bas bergerak ke Kuala Terong. Datuk yakin Udaludin akan memberitahu pada orang tertentu dengan apa yang dikatakan oleh Datuk padanya. Saya dan Datuk terus menahan teksi yang dipandu oleh pemuda berbangsa Cina menuju ke Pekan Minggu Cangkat Jering. Memang tujuan utama Datuk ke situ untuk membeli sebelah parang panjang. Setelah membayar harga teksi tersebut, saya dan Datuk terus masuk ke dalam gerai yang menjual buah-buahan kampung hingga ke gerai makanan. Saya dengan Datuk berjalan dalam suasana yang tenang. Akhirnya, kami pun sampai ke gerai yang menjual golok serta parang kepunyaan Usman Rumba dari Sayung, Kuala Kangsar. Di samping menjual golok dan parang, Usman Rumba juga menjual labu Sayung atau labu air yang terkenal itu. Datuk membeli sebilah parang panjang berulukan tanduk kerbau serta 3 biji labu air. Setelah membayar harga barang yang kami beli, Datuk pun mengajak saya untuk pergi ke gerai kopi yang berhampiran dengan balai polis di situ. Waktu mahu masuk ke gerai tersebut, seorang anggota polis lengkap dengan pakaian seragam dengan pistol terselit di pinggang berlari ke arah Datuk. Polis itu menepuk bahu Datuk dari belakang. Darah saya tersiram. Apakah salah yang telah Datuk lakukan? Kenapa Datuk mesti ditangkap? Persoalan itu timbul dalam tengkorak kepala saya. Kau Atan, ujar Datuk sebaik saja matanya tertumpu ke wajah anggota polis yang berusia kira-kira 40 tahun itu. Anggota polis itu menyatakan rasa kagumnya kerana Datuk masih dapat mengingatinya walaupun sudah hampir 20 tahun tidak bertemu. Anggota polis itu berasal dari Johor dan pernah bertugas di Balai Polis Pekan Berwas sekitar tahun 1943 hingga 1945. Awal tahun 1946 dia ditukarkan ke Balai Polis Umbai Melaka. Sejak itu hubungannya dengan Datuk putus sama sekali. Ini siapa? Tanya anggota polis itu pada Datuk sambil merenung ke saya. Ni Tamar, cucu aku, jawab Datuk. Anggota polis tersenyum. Dia memberitahu Datuk bahawa anak sulungnya yang sebaya dengan saya sudah bekerja sebagai anggota polis dan ditempatkan ke Kuala Terong juga. Kemudian Atan, iaitu anggota polis tadi, mengajak saya dan Datuk ke rumahnya. Barangkali ada tujuan yang tertentu. Paling kurang dia mahu menuntut ilmu dari Datuk, fikir saya. Memang tepat apa yang saya duga. Dia memang sudah lama mencari Datuk untuk diajak ke Batu Pahat. Dan dia menyatakan hanya Datuk seorang sahaja yang boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak keluarganya. Sudah banyak pawang dan dukun terkenal dipanggil ke tempatnya. Tetapi mereka tidak berjaya mengatasi masalah yang menimpa keluarga anggota polis itu. Apa masalahnya? Soal Datuk. Kubur anak saudara saya berasap. Kuburnya berasap? Datuk terkejut. Biasanya kubur itu berasap pada sebelah pagi dan senja. Serentak dengan itu, orang yang dekat dengan tanah perkuburan terdengar suara orang menjerit minta tolong. Terang anggota polis itu lagi. Datuk terdiam. Datuk tidak jadi minum kopi yang dihidang oleh isteri anggota polis itu. Saya kira Datuk terkejut dengan apa yang didengarnya itu. Lama juga Datuk termenung. Dahinya berkerut. Belum pernah dia mendengar dan berhadapan dengan peristiwa semacam itu.
Ada gambar anak saudara awak tu dekat sini tak, Atan? Datuk renung muka anggota polis itu. Ada. Nanti saya ambilkan. Anggota polis itu masuk ke dalam bilik dan keluar dengan sekeping gambar postcard di tangan. Gambar itu diserahkan pada Datuk. Lama juga Datuk merenung wajah anak saudara anggota polis tersebut. Tanpa mengucapkan sesuatu, Datuk memulangkan semula gambar tersebut kepada anggota polis yang berasal dari Johor itu. Saya bolehlah cuba. Pendek Datuk memberikan jawapan. Terima kasih. Wajah anggota polis itu saya lihat berseri-seri. Senyumnya tidak putus-putus bermain di bibir. Bila kita akan pergi? Tanpa sabar-sabar anggota polis itu mendesak. Datuk menggigit bibir sambil merenung ke wajah saya. Minggu depanlah, kita bertolak petang. Eloklah tu, saya boleh minta cuti. Cara nak pergi tu macam mana pula? Pergi bersama ke atau berasingan? Datuk mengajukan pertanyaan. Macam inilah, kita pergi dengan kereta saya. Lega hati saya mendengar pengakuan dari anggota polis itu. Saya tahu kalau berasingan, Datuk akan menunggang harimau peliharaannya pada waktu malam. Satu cara yang amat saya tidak sukai. Seram sejak badan saya memuat batang leher harimau. Meskipun harimau itu jinak dan boleh diurut ekor dan kepalanya. Datuk terus memberi alasan kenapa dia terpaksa pergi ke Batu Pahat minggu depan. Pertama, dia mahu menemui isteri mudanya iaitu orang Bunian sebelum berjalan jauh. Kedua, dia perlu menghubungi harimau belaannya untuk jadi pengiring ketika dia berada di sana. Dan ketiga, Datuk perlu membuat persiapan-persiapan yang tertentu. Sementara menanti minggu depan, saya dan Datuk pulang ke kampung. Semasa berada di kampung, bolehlah dikatakan setiap malam Datuk memanggil harimau belaannya datang ke halaman rumah. Datuk memberi harimau itu makan 7 biji berteh dan menyediakan air dalam bekas buluh gading. Datuk bermain-main dengan harimau di bawah cahaya bulan yang sedang mengambang dan Datuk memberitahu pada harimau belaannya itu supaya pergi ke arah selatan tanah air. Kadang-kadang saya lihat Datuk duduk atas belakang harimau dengan isterinya orang Bunian itu menuju ke arah Bukit Kota. Anehnya, bila saya bangun dari tidur pada esok harinya, saya dapati Datuk berada di rumah. Waktu bila pula dia pulang, saya pun tidak tahu. Pagi Selasa itu, sebuah kereta jenis Austin 1100cc bercat merah yang dipandu oleh Atan datang ke rumah Datuk. Mana barang yang difikirkan perlu dimasukkan ke dalam, dibawa juga masuk ke dalam bahagian belakang kereta itu. Tepat pukul 10 pagi kami pun bertolak. Lebih kurang pukul 4 petang, kami pun sampai di Balai Polis Ceras Kuala Lumpur. Kami singgah di rumah Kadir Khan, pangkat abang ipar kepada Atan. Balai Polis Ceras kami tinggalkan setelah menunaikan sembahyang maghrib. Sepanjang perjalanan, Datuk tidak putus-putus bercerita dengan Atan. Ternyata banyak yang Datuk tahu tentang keluarga dan sanak saudara Atan. Perjalanan yang amat membosankan itu saya isikan dengan tidur. Bila saya jaga, saya melihat... Maafkan saya ulang balik. Bila jaga, saya akan melihat keluar. Pemandangan malam memang tidak menyenangkan hati saya. Saya juga tidak pernah bertanya pada Datuk. Bandar atau pekan yang dilintasi oleh kereta yang saya naik itu. Buat apa bertanya kalau penat mulut saja. Tidak banyak kenderaan yang kami temui atau berselisih dengan kami sepanjang perjalanan. Badan terasa cukup sejuk. Bila saya melihat keluar, saya terasa takut melihat hutan dan bukit yang tertegun di kiri kanan jalan. Tiba-tiba saya terasa Atan memperlahankan laju kenderaannya. Pukul berapa? Saya terdengar suara Datuk. Atan tidak menjawab pertanyaan itu. Kereta bagaikan ditarik sesuatu dari belakang. Pukul 2. Kita dekat mana ni, Atan? Dekat Sungai Rambai. Dah dekat sempadan Johor. Saya terasa cukup resah. Saya yakin kereta yang saya naiki itu tidak bergerak. Walaupun Atan menekan minyak dan memutarkan steering, saya panjangkan leher ke hadapan. Kepala saya hampir saja mahu menyentuh kepala Atan. Saya terkejut besar. Saya lihat muka Atan pucat.
Matanya tajam merenung ke depan. Ada sesuatu yang tidak kena terjadi kepada kami. Tok, saya mencuit bahu Datuk. Kereta kita ni tak berjalan tu. Tambah saya lagi. Datuk anggukkan kepala. Secara mengejutkan sahaja, Datuk menampar dahi Atan. Saya lihat Atan terpinga-pinga macam orangnya bangun tidur. Dia menyebutkan sesuatu mengenai kereta yang dipandunya tidak bergerak. 4 tayar kereta bagaikan terlekat pada sesuatu. Tidak ada sebuah pun kereta yang lalu untuk diminta pertolongan. Suasana cukup gelap. Datuk membaca sesuatu dan menghembus pangkal telinga Atan. Mengucap Atan, kata Datuk. Atan pun mengucap dan Datuk tahu bahawa Atan sudah pulih dari keadaan khayalan. Bila Datuk bertanya pada Atan kenapa dia jadi demikian, Atan menyatakan yang dirinya berada di satu tempat yang lain dan indah diapit oleh wanita sambil mendayung sampan. Engkau ni diresapi syaitan penunggu, bisik Datuk ke telinga Atan. Dengan pertolongan lampu kereta, saya melihat tubuh manusia tanpa kepala sedang menunggang basikal. Saya segera memberitahu pada Datuk dan Atan. Rupanya mereka melihat apa yang saya lihat. Tubuh manusia tanpa kepala yang naik basikal itu kian hampir pada kami dan berhenti betul-betul di hadapan kereta yang dipandu oleh Atan. Jentera kereta serta-merta mati. Datuk buka pintu kereta. Saya dan Atan pun keluar sama. Dada saya berdebar. Jalan raya itu terasa kosong benar. Tidak ada kenderaan yang lalu. Tidak ada manusia yang berjalan. Dari hutan kecil di kiri kanan jalan raya, terdengar bermacam-macam bunyi. Ada bunyi air terjun, ada bunyi suara orang menyanyi. Hati saya jadi kecut. Lembaga tanpa kepala itu turun pula dari basikal. Saya lihat batang lehernya berlubang penuh dengan urat-urat yang tertuntai atas dada. Darahnya meleleh ke seluruh badan. Syaitan, jerit Datuk. Mulutnya membacakan sesuatu. Datuk mengambil seketul batu lalu dilemparkan ke arah lembaga tanpa kepala. Lembaga itu menjerit dan terus melompat ke atas basikal. Kami segera masuk ke dalam kereta. Datuk menyuruh Atan mengikuti lembaga itu. Bila sampai ke kawasan Sungai Kesang, lembaga tanpa kepala itu terus hilang. Sampai ke Batu Pahat, hal itu diceritakan oleh Atan pada kawan-kawannya. Menurut kawan-kawan Atan, tubuh tanpa kepala itu memang selalu mengacau pemandu kenderaan. Menurut mereka, tubuh tanpa kepala itu berasal dari tentera Gurkha yang dipancung oleh tentera Jepun dalam Perang Dunia yang kedua dahulu. Lebih kurang pukul 9 pagi pada hari Isnin, kami pun sampai ke kampung Jorak Ilahi. Atan memperkenalkan Datuk dengan ayah saudaranya, iaitu Omari, yang berusia lebih kurang 60 tahun. Ada ladang kelapa dan kopi. Pada mulanya Datuk membuat keputusan untuk menginap di masjid berhampiran tanah perkuburan itu. Tidur jelah ke rumah saya. Masjid tu dikawal oleh jin. Omari memberitahu Datuk. Kemudian Omari pun bercerita tentang beberapa keanehan yang terjadi pada masjid itu. Datuk tidak begitu tertarik dengan cerita tersebut. Datuk hanya tertarik tentang kubur anak Omari yang berasap dan menjerit waktu senja dan pagi. Setelah berbincang dengan Omari dan Atan, Datuk bersetuju melihat kawasan kubur yang dikatakan itu. Bila bunga senja mula jatuh di seluruh kampung Jorak Ilahi, Datuk pun memakai seluar hitam dan baju hitam. Datuk ikat kepala dengan kain merah. Biar saya tinjau dulu dengan cucu saya, ya. Beritahu Datuk pada Omari dan Atan. Kedua-duanya anggukkan kepala dan bersetuju. Omari menyerahkan pada Datuk sebatang anak kopi berdaun 3. Memang, Datuk menyuruh Omari menyediakan untuk tangkal. Waktu saya dan Datuk sampai di pinggir jalan kawasan perkuburan, tengkuk saya terasa seram. Ada bunyi suara burung murai batu dan puyuh tanah. Suasana sekeliling kelam dan samar-samar. Datuk dan saya berdiri tenang menghadapi batu-batu nisan yang memenuhi tanah perkuburan itu. Angin yang bertiup menolak dedaun di tanah perkuburan. Dedaun itu berlaga sesama sendiri dan melahirkan bunyi air ombak disenang-sendi dengan bunyi orang ketawa. Terdengar pula bunyi suara jampuk dan burung hantu kubur mengkais-kais tanah. Secara mendadak saya memeluk tubuh Datuk.
Bila saya terdengar bunyi suara orang menjerit dan minta tolong di tanah perkuburan dalam suasana senja yang bertambah gelap. Tanpa banyak bercakap, Datuk mengerek saya ke tengah kawasan perkuburan. Langkah kami mati bila berhadapan dengan sebuah kuburan yang mengeluarkan asap nipis dari rekahan tanah antara dua batang nisan. Datuk pun membakar lilin. Asap itu jelas kelihatan macam uap yang keluar dari ketul ais. Suara orang minta tolong dan ampun menendang ke gendang telinga saya. Suasana di kawasan perkuburan itu amat-amat menakutkan saya.